Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seli dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini kami akan membentangkan tentang proses pengajaran dan pembelajaran melalui laman web berpandukan model Azure. Sebelum pergi dengan lebih lanjut, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu ahli kumpulan saya iaitu Nurul Ainajwa binti Makno, Nurul Ashikah binti Ma'ruf dan saya Siti Nur Najhah binti Ibrahim. Ini merupakan soalan tugasan kerja khusus bagi tugasan 3. Seterusnya saya akan menerangkan tentang apakah itu model Azure. Model Azure merupakan sebuah model yang diperkenalkan oleh Hamish Molandada Russell pada tahun 1989. Azure ini bermaksud untuk memastikan sesuatu itu berlaku. Azure ini merupakan singkatan akronim bagi 6 fasa dalam model ini, iaitu fasa yang pertama adalah analisis pelajar, fasa yang kedua adalah nyatakan objektif, fasa yang ketiga pilih, baiki atau bina media, seterusnya adalah fasa guna media, dorong pelibatan pelajar dan fasa terakhir adalah nilai dan semak. Seterusnya kita akan pergi kepada fasa pertama iaitu analisis pelajar. Dalam fasa ini, guru hendaklah menganalisis pelajar dari segi umur, latar belakang, tahap kognitif, gaya pembelajaran dan tahap sosioekonomi seseorang pelajar. Analisis murid ini adalah penting supaya guru dapat merancang objektif dan media yang sesuai dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Berdasarkan laman web yang kami telah bina, kami membina laman web adalah untuk bagi kelas tahun 2 iaitu 2 Cempaka dan 2 Delima. Bilangan murid adalah 30 orang, tahap murid adalah sederhana, lokasi sekolah adalah luar bandar dan gaya pembelajaran terbahagi kepada 3 iaitu visual, auditory dan kinestetik, iaitu visual sebanyak 50%, auditory 40% dan kinestetik 10%. Jadi memandangkan gaya pembelajaran murid majoritinya adalah visual dan auditory. Jadi dalam laman web yang kami bina, kami telah memasukkan banyak elemen visual dan audio. Okey, seterusnya saya ialah Nurul Ainajwa. Saya akan menyambung pembentangan Najihah sebentar tadi. Okey. Fasa yang seterusnya ialah fasa nyatakan objektif ataupun hasil pembelajaran. Okey, kumpulan sasaran untuk laman web kami ni ialah pelajar tahun 2. Okey, yang pertama, pelajar ni dia berjaya mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran yang ditetapkan. Maksudnya, selepas belajar melalui laman web ni, murid-murid tu dia dapat belajar dan tahu pasal arca dengan lebih mendalam jika nak dibandingkan dengan sebelum mereka belajar melalui laman web. Yang kedua ialah pelajar ni dia dapat memahami konsep dan ciri-ciri arca dengan baik. Hal ni kerana dalam laman web ni telah dijelaskan dengan baik tentang konsep dan juga ciri-ciri arca yang menyebabkan objektif yang ditetapkan itu tercapai. Okey, yang ketiga ialah pelajar dapat mengetahui alat dan bahan serta teknik yang diperlukan dalam proses penghasilan arca stabal. Okey, kita dapat tengok dalam laman web kami ni ada jelaskan dengan lebih dengan spesifik tentang ni, di mana ia dijelaskan melalui video yang dimuat naik daripada YouTube. Okey, yang seterusnya ialah pelajar dapat mengetahui proses penghasilan arca stabal dengan baik. Okey, laman web kami ni ada menyediakan video yang jelas tentang proses penghasilan arca stabal ni. Contohnya arca stabal yang bertajuk Saya Juara, Piala Saya Hebat. Okey, yang terakhir ialah pelajar dapat mencapai keputusan yang baik dalam ujian pasca yang telah dijalankan. Okey, kami ada menyediakan 2 ujian iaitu ujian pra dan juga ujian pasca. Di mana ujian pasca ni dia diuji selepas pelajar ni dia belajar daripada laman web kami. Jadi markah ujian pasca pelajar ni di antara 7 hingga 10 markah.
di mana ianya sangat baik dan ia mencapai objektif laman web kami lah. Okey, ni objektif yang dinyatakan dalam laman web kami. Okey, perkataan objektif tu kami tukar kepada misi ejen Ali supaya pelajar-pelajar ni dia lebih bersemangat untuk capai objektif pembelajaran yang ingin dicapai oleh mereka lah. Okey, saya Nurul Ashikah binti Ma'ruf akan menyambung topik yang telah dibincangkan oleh Aina Najwa tadi. Kita pergi kepada S iaitu Select Method, Media and Resources yang mana bermaksud pemilihan kaedah media dan bahan sumber. Yang mana kaedah pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP yang kami gunakan adalah kami menggunakan kaedah perbincangan dan kaedah penerokaan. Media yang kami gunakan dalam penghasilan laman web ini adalah komputer riba, slide PowerPoint, video YouTube dan media 2D. Okay, bahan sumber pembelajaran iaitu laman web pendidikan kesenian tahun 2, perisian WordWall, perisian Google Form dan buku teks pendidikan kesenian tahun 2. Okay, kita pergi kepada kaedah PDP yang mana telah diterangkan tadi adalah kaedah penerokaan. Yang mana laman web yang kami hasilkan ini dapat memudahkan murid-murid untuk meneroka maklumat-maklumat di dalam laman web. Contohnya, misi-misi yang telah disenaraikan berdasarkan butang navigasi tertentu memberi peluang dan kebebasan kepada murid untuk meneroka topik yang dipelajari iaitu berkenaan dengan arca secara mendalam. Kiranya kalau kita lihat gambar di bawah menunjukkan butang navigasi yang terbahagi kepada 4 misi. Dan setiap misi itu menerangkan mengenai konsep arca, cara-cara untuk menghasilkan arca, contoh video arca yang lengkap. Dan di situ pelajar dapat pilih. Dan mereka juga dapat, andai kata mereka kurang faham satu tajuk itu, mereka dapat pergi ke tajuk itu dengan hanya menekan butang navigasi sahaja. Seterusnya. Okey, dari segi media yang kami gunakan, antaranya adalah slide PowerPoint. Yang mana laman web ini mempunyai slide berkenaan topik pembelajaran iaitu berkenaan arca. Berkenaan langkah-langkah untuk menghasilkan arca stabil yang dapat memberi kemudahan kepada murid-murid untuk mempelajarinya. Hal ini kerana slide yang disediakan mempunyai gambar visual serta penerangan yang lengkap mengenai langkah penghasilan arca stabil. Kiranya setelah melihat video langkah-langkah penghasilan arca, kami juga menyediakan slide PowerPoint yang mana murid-murid mudah untuk menghasilkan arca sebab kami ada arahan dan juga kami ada gambar supaya mereka dapat menghasilkan arca dengan baik. Okey, media yang seterusnya adalah kami menggunakan video YouTube yang mana video YouTube ni digunakan supaya kami dapat menarik perhatian murid-murid untuk terus bersemangat dan meneruskan sesi pembelajaran. Okey, ini bahan pula kami pelbagai perisian yang kami gunakan. Contohnya logo WordWall, perisian untuk quiz, Google Form untuk quiz juga dan Google Start yang mana kami gunakan untuk mencipta laman web ini. Okey, ini sumber bahan yang kami gunakan. Seterusnya adalah buku teks pendidikan kesenian tahun 2 iaitu pada unit 3 yang bertajuk Saya Juara. Kiranya maklumat-maklumat yang kami pilih ini ada bertepatan dengan apa yang perlu dipelajari oleh pelajar tahun 3. Okey, seterusnya U iaitu utilize media yang bermaksud penggunaan media dan bahan sumber. Penggunaan media dan bahan sumber dalam pelajaran adalah untuk meningkatkan tahap pembelajaran melalui proses 5P iaitu proses 5P yang pertama, preview the material, semakan awal bahan. Yang kedua, prepare the material, sediakan bahan. Yang ketiga, prepare the environment, sediakan persekitaran. Yang keempat, prepare the learners, persiapkan para pelajar. Dan yang terakhir sekali adalah provide the learning experience iaitu menerapkan pengalaman belajar.
Okay, kita pergi kepada preview dari material semakan bahan awal yang mana sebelum menghasilkan laman web ini, kami telah memastikan komputer riba yang ingin digunakan dapat berfungsi dengan baik, mengkaji, menyemak atau menonton bahan sumber yang dipilih adalah benar-benar sesuai dengan kumpulan pelajar dan berdasarkan DSKP iaitu Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran dalam mata pelajaran pendidikan kesenian tahun 2. Kiranya maklumat-maklumat dan semua bahan yang kami pilih adalah bertepatan dengan tajuk yang harus dipelajari oleh pelajar. Dan yang terakhir sekali adalah memastikan bahan yang dipilih tidak mempunyai unsur sensitif, menepati objektif PDP serta berada dalam keadaan baik. Yang seperti mana Ain Najwa telah menerangkan, kami telah menerangkan di bahagian halaman utama laman web kami berkenaan objektif yang perlu dipelajari. Okey, seterusnya yang kedua, sediakan bahan. Yang mana sebelum sesi PDP melalui laman web ini dimulakan, kami telah memastikan semua kelengkapan yang diperlukan telah disediakan. Seperti kandungan di dalam laman web adalah lengkap dengan objektif pembelajaran serta perisian yang digunakan seperti perisian Google Form ataupun Word Wall yang digunakan sebagai latihan dan kuis dapat berfungsi dengan baik. Kiranya macam kalau dia nak masuk menggunakan email yang bukan email pembelajaran pun boleh. Dan seterusnya menyediakan video berkaitan topik pembelajaran yang pelbagai yang mana kami mengambil video daripada YouTube. Dan yang terakhir sekali adalah menyediakan bahan di dalam laman web dalam bentuk penerokaan iaitu mempunyai beberapa misi yang harus diselesaikan. Jadi bila kita letakkan menggunakan kaedah penerokaan, murid-murid dapat merasakan bahawa laman web ini menarik dan mereka akan teruskan pembelajaran. Okey, yang ketiga adalah sediakan persekitaran yang mana persekitaran yang bersesuaian dengan memastikan semua kumpulan sasaran iaitu 30 orang murid mempunyai capaian internet yang baik untuk melayari laman web yang disediakan kerana sesi PDP yang dijalankan ini adalah secara atas talian. Dan yang keempat adalah persiapkan pelajar yang mana kita dapat lihat pada halaman utama laman web ini visual kartun iaitu Ejen Ali telah menerang mengenai harus di sana yang merupakan objektif pembelajaran. Seterusnya pada laman utama juga telah diletakkan satu tayangan video lagu yang berkaitan topik. Tujuannya untuk bagi semangat, tarik perhatian dan menarik minat pelajar untuk mempelajari topik yang difokuskan. Kiranya kaedah yang kami gunakan untuk mengajar murid-murid ini adalah menarik. Seterusnya. Okey, ini adalah contoh yang mana kami katakan kami telah letakkan satu tayangan video lagu dan kami meletakkan visual Ejen Ali yang mengatakan jom nyanyi bersama Ejen Ali. Di situ kami dapat menarik minat budak-budak, kanak-kanak untuk terus melayari laman web ini. Seterusnya. Okey, yang terakhir sekali adalah menerapkan pengalaman belajar yang mana dalam kami telah menggunakan slide, video, gambar visual yang mana ia dapat menarik minat pelajar untuk menumpukan perhatian. Penyediaan latihan dan kuis juga telah disediakan untuk menguji tahap kefahaman dan untuk menguji sejauh mana pelajar ini dapat fokus ketika belajar menggunakan laman web ini. Yang terakhir sekali adalah kaedah perbincangan yang digunakan di dalam laman web ini untuk memastikan setiap pelajar dapat terlibat serta dapat menjelaskan sebarang kekeliruan yang dihadapi. Kiranya seperti contoh gambar di bawah yang mana itu di akhir pembelajaran akan ada satu ruang perbincangan ataupun komen untuk pelajar meletakkan anda kata mereka ada soalan ataupun sesuatu yang mereka tidak faham ataupun ada yang mereka keliru, mereka boleh usulkan di situ supaya dapat melihatlah bahawa adakah laman web ini betul-betul berkesan untuk setiap pelajar yang disasarkan. Okey, seterusnya ialah fasa penglibatan pelajar dalam pembelajaran. Okey, pemilihan media dan sumber yang sesuai dalam laman web. Maksudnya pemilihan media dan sumber yang sesuai ni dapat bantu pelajar tu dan mengekalkan pelibatan pelajar dalam proses belajar.
Contohnya gambar, foto, video. Ni dia dapat cetuskan perbincangan kumpulan penjanaan idea dan juga aktiviti-aktiviti penyelesaian masalah lah. Jadi secara tak langsung benda ni akan melibatkan murid-murid secara aktif dalam pembelajaran. Seterusnya. Okay, laman web ni laman web kami ni menyediakan berbagai jenis latihan untuk menjadikan pelajar tu terlibat aktif dalam pembelajaran. Di mana keaktifan pelajar dalam proses membina pengetahuan sendiri sebagai bentuk pengalaman pembelajaran yang berkesan lah. Pengalaman rasa berjaya belajar ni akan dapat kekalkan motivasi pelajar tu semasa aktiviti pembelajaran. Contohnya, contoh latihan dalam laman web kami ni ada latihan latih to be melalui Google Form dan juga word search, dan ada juga latihan amali tentang proses penghasilan arca Starbucks yang mana pelajar tu perlu buat amali ni dan hantar gambar ataupun video tu ke dalam Padlet yang disediakan dalam laman web kami lah. Jadi seterusnya. Okey, ni contoh-contoh tugasan ataupun latihan yang kami yang ada dalam laman web kami lah. Aktiviti ini ni menyediakan latihan iaitu maklum balas secara langsung melalui keterlibatan dan juga minat pelajar tu dalam aktiviti secara berterusan lah. Seterusnya, fasa yang terakhir adalah fasa nilai dan semak. Nilai dan semak ni merupakan satu proses untuk kita menilai pelajar dan menilai keberkesanan laman web yang kita telah bina tu. Proses menilai ni untuk memastikan objektif media bahan yang kita gunakan tu sesuai tak dengan pelajar dari segi dari segi gaya pembelajaran yang dikesan pada fasa analisis. Seterusnya, fasa nilai dan semak ni terbahagi kepada 3, iaitu kita akan menilai prestasi pelajar, kita akan menilai keberkesanan media dan akan menilai sesi pengajaran guru. Nilai prestasi pelajar ni bermaksud pelajar ni akan dinilai pada akhir subtopik ataupun topik. Contohnya kami menilai melalui Google Form dan word search yang akan disediakan. Seterusnya melalui keputusan ujian pasca yang dijalankan secara atas talian iaitu melalui Google Form. Daripada jawapan murid tersebut kita akan bandingkan dengan objektif sama ada objektif yang telah kami sediakan tu tercapai atau sebaliknya. Seterusnya, ini merupakan contoh-contoh penilaian yang kami lakukan iaitu melalui Google Form dan word search. Seterusnya, nilai dan semak keberkesanan media iaitu dilaksanakan selepas sesi pengajaran yang mana kami telah menyediakan satu ruang komen pada hujung website yang kami sediakan dan murid boleh meletakkan komen, perbincangan ataupun nambahbaikan pada ruang yang disediakan. Dan melalui keputusan ujian pasca juga kita dapat menilai sama ada media yang kita gunakan itu berkesan atau tak. Contohnya, majoriti murid mendapat keputusan yang baik dalam ujian pasca. Jadi kita dapat tahu bahawa media yang kita buat itu adalah berkesan. Seterusnya adalah nilai dan semak pengajaran guru. Nilai dan semak pengajaran guru ni juga dilaksanakan selepas sesi pengajaran iaitu untuk mendapatkan maklum balas pelajar. Contohnya, kita telah lakukan selepas murid menjawab ujian pasca, kita telah mendapatkan maklum balas pelajar melalui Telegram. Jadi jika murid mempunyai sebarang soalan juga ataupun tidak faham, murid boleh menanyakan kepada guru mereka melalui Telegram. Seterusnya adalah kesimpulan. Penggunaan model Ashwin ini dapat membantu guru dalam merancang pembelajaran yang efektif dan efisien dengan mengaplikasikan media dan teknologi dalam sesi pengajaran dan pembelajaran.
Laman web yang dibina sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh murid dan gaya pembelajaran murid iaitu visual, auditory dan kinestetik. Seterusnya adalah rujukan kumpulan kami. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.